Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل حي لين قريب سهل. رواه الترمذي. Yang saya hormati sekalian asatizah yang ada, yang saya sayangi semua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk berbuat baik. Kerana peluang dan ruang ini adalah salah satu daripada hidayah Allah. Kita boleh berbuat baik bukan sebab kita sihat. Kita boleh berbuat baik bukan sebab kita tahu. Kita boleh berbuat baik bukan sebab kita mahu. Kita boleh berbuat baik ketaatan kepada Allah kerana ialah pilihan daripada Allah, dan inilah yang dinamakan hidayah dan taufik. Jika kita tidak ada hidayah dan taufik Allah, kita takkan ada kekuatan dan kemudahan untuk melakukan amal saleh dan meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan. Sebab itu kita kadang-kadang terlupa yang kita perlukan Allah dalam setiap masa. Kita kadang-kadang terlupa yang kita tak boleh berpisah dengan Allah dalam setiap saat. Kita kadang-kadang terlupa yang kita perlukan Allah dalam semua perkara. Ini yang Nabi ajar kita, yang Allah ajar kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma kadang-kadang kita perlukan Allah dalam perkara-perkara yang tertentu. Masa kita sakit, baru kita cari dia. Masa kita ada masalah, baru kita cari dia. Masa kita susah, tak tahu jalan keluar daripada masalah kita, baru cari dia. Kita silap. Kita melakukan kesilapan yang besar dalam hidup kita sebenarnya. Sebab itu hari ini saya nak nasihatkan diri saya
berkenaan dengan satu hadis riwayat daripada Tirmizi yang Nabi bagi tahu dekat kita. Nabi kata, mau tak aku ceritakan kepada kamu tentang siapakah yang diharamkan ke atas neraka dan siapakah orang yang neraka haram ke atas dia. Neraka tak mau dia, dan dia diharamkan daripada masuk neraka, dan neraka pun tak mau dia. Hebat orang ni. Dalam dunia ni, dalam hidup ni, Allah bagi kita pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi kita akal, Allah datangkan Nabi, Allah datangkan ulama, Allah bagi kita ilmu. Sama ada kita nak duduk dalam jalan baik atau kita nak duduk jalan hak tak baik. Dalam dunia ni Allah bagi kita pilih. Sampai sana kita tak boleh pilih, kita kena ikut pilihan dia. Apa pilihan yang Allah bagi ya? Jika kita ikut jalan hak tak elok, pilihan dia neraka. Kalau dalam hidup ni kita ambil jalan yang elok, pilihan yang ada kat sana syurga. Jadi kita kena jadi orang bijak. Kita Allah bagi akal. Jangan kita gunakan akal kita ni semata-mata untuk fikir pasal hidup ni saja. Rugi. Sebab hidup kita ni ada had masa. Ada orang hidup dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi ada sampai masa dia Allah mai ambil balik. Saya dan tuan-tuan percaya hidup di alam yang Nabi sebut dinamakan alam akhirat ni, dia tak ada had masa. Khalidina fiha abada. Jadi hidup yang ada masa ini adalah satu modal yang besar yang Allah beri kepada kita. Allah bagi kita modal ini supaya apa? Supaya kita boleh melakukan perniagaan dengan Allah, tijaratan lan tabura. Apa yang kita buat ini adalah satu perniagaan kita dengan Allah. Kalau kerja, jadikan dia perniagaan dengan Allah. Kalau kita jalankan hidup sebagai seorang manusia, jadikan satu perniagaan dengan Allah. Apapun dalam kita berkeluarga, dalam kita bersahabat, jadikan satu perniagaan dengan Allah. Yang Allah kata pada kita, lan tabura, satu perkara yang tidak ada sia-sia langsung. Tetapi kalau kita ini ikut nafsu kita yang tak pernah puas, yang Nabi ajar kita tentang 4 doa. Pertama, Nabi kata, aku berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu ni ada dekat kita, tapi kita tak boleh jadi orang baik. Maka ulama kata, macam kita duk himpun kayu api, pi hutan, cari kayu api, cari banyak-banyak, kemudian nak balik tak mampu nak bawa. Dan ilmu ini akan didakwa oleh Allah. Allah akan tanya, hang tahu banyak benda, pasal apa hang tak buat? Sebab besok di akhirat, antara perkara yang akan ditanya oleh Allah adalah ilmu kita. Hang tahu banyak ah. Yang tu tahu, yang ni tahu, yang ni tahu, pasal apa hang tak buat? Kedua, Nabi minta perlindungan Allah daripada hati yang tidak khusyuk dengan Allah.
Kalau bahasa kita mudah bagi faham, hati yang tak pernah seronok dengan Allah. Bila duduk saja dengan Allah tak seronok. Bila bercakap saja tentang Allah tak seronok. Bila kita berkisahkan tentang Allah tak seronok. Tapi bila kita sebut saja tentang selain Allah, kita berminat. Cerita pasal duit pukul 3 pagi, larat lagi tuan-tuan. Tapi kalau cerita pasal Allah 3 pagi tak boleh lah. Jangan kata 3 pagi, setengah jam rasa kita nak mampu lah. Tak larat lah. Semua dia mai. Rasa tak suka, rasa bosan, rasa cemui, semua rasa duduk dalam kita ni. Hati kita tak pernah khusyuk. Kemudian Nabi minta lindung apa dia? Nafsu yang tidak pernah kenyang, Nabi kata. Tak pernah puas dengan hidup ni. Saya percaya dan tuan-tuan percaya, hidup ni ada sampai masa kita balik. Tapi kita tak pernah puas buat kerja dunia ni. Kita rasa puas dengan akhirat. Dengan dunia ni tak pernah. Kita rasa tak kenyang. Nabi sebut tu yashba. Tak pernah kenyang, makna tak pernah puas. Tapi kalau dengan akhirat kita rasa puas, cukuplah. Sembahyang sunat 2 rakaat pada kata. Baca Quran takat 10 ayat pada kata dah. Tapi duit dalam hidup tak pernah puas. Sampailah duk cari duit lagi. Tapi kita percaya duit ni tak bawa balik, melainkan duit harta yang kita sedekahkan pada jalan Allah, yang tu saja bawa. Tapi kita kena tanya, berapa banyak yang kita dah bagi pada Allah? Kita kata saya cari duit ni, kata ada ibadat. Berapa banyak yang kita dah buat ibadat dengan duit kita? Berapa banyak yang kita dah buat perkara selain daripada ibadat dengan duit kita? Yang ni besok Allah tanya. Antara hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi, tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam selepas dia ni selesai pertanyaan 4 pertanyaan: umur, harta, sihat dan ilmu. Allah tanya kat kita, berapa banyak anda bagi dengan Allah Ta'ala? Sampai Allah kata dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Takkan sekali-kali boleh kebaikan selagi kita tak bagi apa yang kita sayang pada Allah. Kita tak mampu ikut Nabi Allah Ibrahim, hak dia sayang ni anak dia. Hak tu satu-satu benda dia sayang. Bertahun duk tunggu boleh anak. Allah uji Nabi Allah Ibrahim dengan perkara yang Nabi Ibrahim cukup sayang. Boleh tak bagi pada Allah? Nabi Ibrahim bagi. Bila Nabi Ibrahim bagi tahu kat Nabi Ismail, aku mimpi hang, inni azbahuka, aku sembelih hang. Kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, fanzur maza tara, apa pandangan hang? Nabi Ismail kata apa? Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buat apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Benda hak paling Nabi Ibrahim sayang. Allah sebut dalam Quran, kita takkan dapat benda baik dalam hidup kita, tak boleh jadi orang baik dalam hidup kita selagi kita tak mampu kita bagi Allah benda yang paling kita sayang. Kita tengok contoh Nabi Ibrahim cukup tuan-tuan. Bila Nabi Allah Ibrahim boleh buktikan cintanya kepada Allah, sampailah Nabi Allah Ibrahim, kita ingat, pi Mekah, maqam Ibrahim, pi Mekah, Khijir Ismail, pi Mekah, Ma'uz Zamzam. Dalam selawat
tahiyat akhir dipanggil selawat Ibrahim. Kita besok lepas kita tak ada, orang nak ingat kita apa? Orang nak ingat kita apa? Orang tak boleh ingat kita. Orang tak boleh nak tolong kita sebab orang tak ingat. Bila tak ingat dia nak doakan kita apa? Orang tak ingat kat kita nak doa apa? Jadi kita doa harap doa khatib tiap-tiap minggu. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang tu kita doa harap. Tuan-tuan, siapakah orang yang Nabi kata dia diharamkan daripada neraka? Satu, Nabi kata hayyin ni siapa? Iaitu orang yang ada sifat ketenangan. Tuan-tuan, tenang ni sifat orang mukmin sebenarnya. Siapa hidup kita serabut? Kita tak duduk tempat betul. Allah sebut dalam Quran begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, hati dia tenang. Pasal apa dia boleh ingat Allah, dia tak lupa Allah? Sebab tauhid dia betul, akidah dia betul. Dia belajar tauhid, dia mentauhidkan Allah. Dia bukan tahu saja. Tahu ilmu tauhid tak pakai, tuan-tuan, kalau kita tak mentauhidkan Allah. Saya bagi satu contoh macam ni. Bulan puasa, kalau kita nak minum air, kita tak berani. Kawan kata masuk dalam bilik, tak siapa nampak. Kita kata apa? Allah nampak. Tapi kalau kita masa kerja, kita klaim moti tak betul, siapa nampak? Kita tak sakit, kita pergi beli MC dengan doktor, pergi klinik mana-mana, hak boleh beli kita belilah, RM15. Tapi kita tak sakit, boleh tak sama macam bulan puasa tu? Pasal apa? Bulan puasa setitis air pun kita tak berani minum. Kita kata Allah nampak. Kita belajar ilmu tauhid. Allah bersifat dengan basar. Pasal apa? Masa kerja kita tak boleh kata lagu tu. Kalau aku buat tak betul ni, Allah nampak. Kalau aku mohong dalam kerja, Allah nampak. Kalau aku klaim tak betul allowance aku, Allah nampak. Kita pergi outstation, tidur rumah kawan, klaim hotel. Boleh tak kita percaya dengan ilmu tauhid tu Allah nampak? Pasal apa kita tak boleh pegang yang tu? Tapi bulan puasa setitis air pun kita takut nak makan, takut nak minum, kita kata Allah nampak. Sebab itu kita tak boleh tenang, sebab kita lupa Allah. Saat kita dalam bulan puasa, kita ingat dia. Nak cakap hak benda tak elok, kita ingat dia. Nak buat benda tak elok, kita ingat dia. Bila selepas daripada Ramadan, kita tak boleh ingat dia. Kita lawan dia, dan sebenarnya kita tak sedar kita sedang lawan Allah. Sebab itu semayang kita tak jadi apa-apa, walaupun kita nak masuk umur 60 tahun dah. Tak jadi apa kat kita semayang. Padahal tuan-tuan, kalau ikut daripada kitab Imam Al-Ghazali dan Syekh Daud Al-Fatani, iktibar tarbiyah daripada semayang ini melahirkan beberapa sifat
kehambaan. Kita tak boleh jadi hamba Allah yang baik. Dalam Al-Quran Allah nyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahasa mudah kita nak faham, semakin semayang semakin jadi orang baik. Lama dia semayang, benda hak jahat dalam diri dia kurang. Yang ni Allah sebut. Sebab semayang ni dia boleh cegah fahsyak dan munkar. Dalam semayang kita nak kata benda lain selain daripada perkataan semayang, kita tak berani. Bila kita Allahu Akbar, kita nak cakap benda lain tak berani. Sembang dengan kawan sebelah, buat pasal lambat sangat mai, tak berani. Kita kata apa? Batal semayang. Pasal apa? Luar semayang, benda yang Allah larang kita berani cakap. Kita satu pejabat, kita cerita, aku tak sukalah kawan ni. Kawan ni dunia macam ni. Dia boleh dapat graf dia tinggi sebagai pekerja cemerlang, dia bodek kuat. Dia kipeh kat belakang kuat. Pasal apa dalam semayang kita tak berani? Kalau aku kata macam ni, aku buat macam ni, maka semayang aku batal. Ketenangan itu datang daripada orang yang tak lupa Allah Ta'ala. Bila dia tidak lupa kepada Allah, maka lahir satu sifat daripada diri dia, ketakwaan. Dia mula takut dengan Allah. Bila dia dah mula takut dengan Allah, maka mai anugerah orang yang bertakwa yang disebut dalam Quran. Mana dia? Saya selalu baca ayat ni di dalam kuliah ya. Sebab saya suka ayat ni. Ayat 1000 dinar. Orang duk kata ayat 1000 dinar, 1000 dinar. Kita baca ya. Kalau nak kata rezeki luas, baca ayat 1000 dinar. Tapi mengumpat tak berhenti, tak luas bang. Kalau kerja muhung lagi, bacalah ayat 1000 dinar. Sehari 1000 kali. Dia tak luas rezeki. Apa yang kita baca dan apa yang kita buat, dia ikhtilaf, tak sama. Apa dia? Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, siapa yang takutkan Allah, mulut dia takut Allah, mata dia takut Allah, mata dia tak tengok benda yang Allah tak bagi. Kita mata kita duk tengok orang tu salah apa, orang tu salah apa. Pasal apa tak tengok sini? Aku salah apa hari ni? Malam tadi aku sembahyang tahajud dah. Umur aku dah nak pencen dah ni. Sembahyang tahajud pun aku gagal. Aku nak masuk syurga mana? Baca Quran pun aku gagal lagi. Aku nak masuk syurga mana? Sedekah pun aku kedekut lagi. Aku nak masuk syurga mana? Kita percaya besok kalau kita mati, kita tak bawa apa-apa pun kita tak bawa. Kita akan bawa amal soleh saja. Tapi kita tak ada amal soleh. Bukan tak ada langsung, ada. Tapi kalau kita amal soleh yang kita duk buat ni, kita nak masuk syurga Allah, tak rasa tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Tara-tara kita ni. Jadi orang yang bertakwa ni, kalau ikut ulama dia tafsir takwa ni tuan-tuan, kita jadi takut. Dalam kitab tasawuf disebut apa?
Takwa pada umumnya tinggal benda jahat, buat benda baik. Yang ni pun kita tak lepas. Tinggal benda jahat, hak tu hak wajib orang kata. Baik. Saya hak wajib semua saya buat. Saya buat benda wajib, sembahyang, puasa, haji buatlah. Tinggal tak benda jahat? Hak wajib. Apa dia hak wajib? Kata kat orang ni wajib tinggal, mengumpat ni wajib tinggal. Sombong wajib. Rasa diri baik wajib tinggal. Kita belajar ilmu tasawuf, 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. 10 ni kena buang. Kalau 10 ni duk sarang dalam hati kita, kita masih tak berjaya keluarkan diri kita daripada neraka Allah. Saya selalu sebut, kita ni penat sembahyang, penat puasa, penat tu, penat ni. Kita sembahyang bagi orang. Sembahyang Allah bakar amalan kita. Antara amalan yang terbakar, apa kata Nabi, orang yang hasad, dengki ke orang. Nabi kata Allah bakar amalan dia, hilang amalan dia seumpama kayu kering yang dibakar oleh api, kata Nabi. Habis, tak tinggal satu apa. Selagi kita tak boleh tinggal benda jahat. Kemudian kata ulama, takwa hak paling tinggi, dia takut, dia lupa Allah Ta'ala. Dia takut, dia lupa Allah Ta'ala. Hak ni takwa hak paling tinggi, dia takut, dia lupa Allah. Amalan hak paling mudah saja tuan-tuan, alhamdulillah pun kita tak boleh amal. Bangun daripada tidur, kita tak boleh sebut alhamdulillah. Lepas pada makan nasi, kita tak boleh sebut alhamdulillah. Pagi-pagi sampai di ofis, sampai dengan selamat, kita tak boleh sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, bukan sebab kereta kita baru, kereta kita tak boleh rosak. Bukan sebab motor kita baru, Allah tak boleh bagi kita jatuh motor. Kita tak boleh beretuh dengan kereta. Kita boleh mai sampai pejabat pagi tadi selamat, tak aksiden, tak apa. Kita lupa hak bagi selamat tu dia. Saya tak tahu takdir Allah, tuan-tuan pun tak tahu takdir Allah atas kita dan atas tuan-tuan hari ini. Kalau tahu senang. Kita tahu pukul 3 petang pagi kita nak balik, takdirnya kita aksiden mati. Tuan-tuan nak balik ikut jalan tu. Persoalan yang saya nak tanya, tuan-tuan tahu tak takdir tuan-tuan? Tak tahu. Bila tak tahu, kenapa kita tinggalkan dia? Kenapa kita lupakan dia? Kenapa kita selalu tak peduli kat dia? Siapa dia tu? Allah. Asal ada kunci kereta, minyak penuh jalan, tak baca pun bismillah. Nabi ajar kat kita, bismillah majriha wa mursaha inna rabbul ghafurur rahim. Tak baca tuan-tuan, benda paling mudah. Sampai Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulaikan dengan nama Allah tak berkat. Benda hak simple saja kita tak mampu buat. Benda hak mudah saja dalam hidup ni kita gagal untuk tunjukkan diri kita sebagai hamba Allah. Bila kita bertakwa, apa yang Allah janji kepada kita, makhraja. Makhraja ni tuan-tuan, Allah bagi kita jalan keluar. Bukan kita tak ada masalah, ada. Nabi pun ada masalah. Tapi hati Nabi tak gelisah, tak serabut.
Allah kurniakan pada Nabi ketenangan kerana Nabi kata, akulah yang paling takut di kalangan kamu. Nabi kata, ketika kita bertakwa kepada Allah, saat itu Allah bagi kepada kita makhraja, jalan keluar. Masalah tidak jadi masalah atas orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia percaya masalah itu tak lekat kat dia. Ni yang fa inna ma'al usri yusra. Dia percaya. Dia bukan tahu saja, tapi dia percaya. Kedua, orang yang Allah haramkan daripada neraka, dan neraka pun tak mau dia. Layyin. Ada dalam hati dia sikap, sifat lemah lembut. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, tidak akan beroleh kebaikan pada orang yang tidak ada dalam hati dia sifat layyin ini, tuan-tuan. Sifat lemah lembut ni lagu mana? Nabi ni seorang yang paling lemah lembut. Terbit lemah lembut ni daripada kasih sayang yang tinggi. Baru ada sifat ummati, tuan-tuan. Kalau tak ada sifat kasih sayang yang tinggi, dia tak ada ummati. Dia tak ada sifat hablum minan nas yang tinggi. Sebut saja ummati adalah hablum minan nas. Orang duk ingat ummati ni benda remeh, benda kecil, benda tak payah. Kita pulun semayang lah. Pulun semayang, pulun puasa Muharram, pulun puasa Zulhijjah. Hak yang ummati ni kita jangan duk tengok sangat kata. Tuan-tuan, tidak akan diterima hablum minallah jika tidak selesai hablum minanas. Tidak akan diterima hablum minallah, semayang, puasa ni semua, jika tak selesai hablum minanas. Saya bagi contoh ni. Kita dengan mak pak kita hablum minanas. Amalan orang yang anak yang derhaka ini tak diterima oleh Allah. Amalan seorang isteri yang derhaka dengan suami tak diterima oleh Allah. Mana tangguh dulu, mana hold dulu. Amalan tu hold dulu. Selagi mak ayah kita ampunkan dosa kita, baru boleh refund benda ni. Selagi suami kita tak redha kat kita, dia duk hold gitu. Nah, selepas suami kita, suami kita ni tadi redha kita dan maafkan kita, maka amalan tu baru boleh kat kita. Ni hablum minan nas. Nak cerita hablum minan nas. Mengumpat ni hablum minan nas. Tak kita gali aib orang. Tak selesai hablum minan nas ni tadi. Semayang kita semua tak boleh ada kat kita. Umrah, haji, puasa semua habis. Bagi selesai lu hablum minan nas ni tadi. Kalau hadis daripada Muaz, Rasulullah bagi tahu kat Muaz, antara penerimaan ibadat dan amal saleh ni tentang malaikat hafazah yang bawa amalan kita lalu naik langit pertama, kedua, ketiga, 1 sampai 6 ni semua berkenaan hablum minan nas. 1 saja, ikhlas. Yang gagal, tuan-tuan, hablum minan nas. Ketika berlakunya hijrah, hadis yang pertama sekali Nabi bagi tahu 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Mana 3 hablum minan nas? Bagi salam, hubungkan silaturahim,
bagi makan. Hak keempat sembahyang malam. Bagi salam. Dua, hubung silaturahim. Saya nak tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Dalam hidup saya, hidup tuan-tuan, ada tak hubungan yang telah kita putuskan? Jika ada, hubung balik. Jika tak berhubung, maka Allah putuskan hubungan dengan kita. Susahlah Ustaz, saya nak maafkan dia. Dia dah buat zalim dengan saya. Tuan-tuan, hak kawan tu buat zalim dengan orang kafir Quraisy buat zalim kat Nabi, mana lebih besar? Yang kita duk ketegak orang ni. Depa rampas tanah saya. Tuan-tuan, Nabi asal Mekah. Nabi ni asal Mekah, ada tanah situ, ada rumah situ. Orang kafir Mekah hambat Nabi. Nabi tak dendam pun. Masa Futuhul Makkiyah, Nabi kata aku maafkan semua orang. Kita ni besar mana zalim orang atas kita. Darah kita pernah keluar tak tuan-tuan? Kerana pertahankan Islam. Orang zalim kita ni sampai tara tu kah? Orang zalim kita ni sampai isteri kita meninggal kah? Tuan-tuan, isteri Nabi Siti Khadijah meninggal ni kerana terlalu lapar. Dia sakit. Sakit tu sebab dia lapar. Orang kafir tak mau jual barang-barang, dia boikot orang Islam waktu tu. Kita nak kata apa? Yang kita tak mau maafkan orang lain, kita tak mau hubungkan silaturahim. Hebat mana kita ni? Tu yang saya kata sombong yang kita tidak sedar. Kita sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Dan jangan terlupa perkara ni tuan-tuan. Hadis yang sahih daripada Nabi, Nabi kata tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada di dalam hati dia walau sebesar zarrah sifat sombong. Zarrah ni besar mana? Sebutir pasir yang dipecah pada 1000. Ini kata ulama. Keempat, Nabi kata orang ni diharamkan masuk neraka dan neraka haram untuk dia, iaitu orang yang ada sifat qarib, mudah nak dekat orang ni. Kalau kita duduk dengan dia, selamat. Dan Nabi sebut dalam hadis, antara sifat orang mukmin bila duduk dengan dia, selamat. Kata kita selamat, agama kita selamat, maruah kita selamat. Kalau ada kawan macam tu, tuan-tuan, kawan ni hebat, jangan lepaskan dia. Sebab dia di antara yang ada sifat neraka tak mau kat dia. Tapi kalau selama kita hidup ni, kawan kita duduk dengan dia, duduk cerita pasal orang lah, hold dulu. Kawan yang ada kat kita duduk cerita pasal dunia tak habis-habis. Satu je saya nak tanya, tuan-tuan, mulut kita ni tak penat ke cerita benda sama? Cerita pasal dunia, cerita pasal duit, cerita pasal orang. Tak penat ke tuan-tuan? Macam saya nak masuk 60 lah. Tak penat ke? 10 tahun dulu pun cerita yang tu juga. 20 tahun dulu pun cerita yang tu juga. Tak penat ke tuan-tuan? Pasal apa kita tak boleh guna mulut kita baca Quran? Hari ni berapa muka surat kita baca Quran? Berapa ayat kita baca Quran? Kita bangun tidur saja, ambil telefon, kita tengok grup WhatsApp kita. Kita baca kalam makhluk ini, kita dahulukan membaca kalam makhluk daripada kalam Allah. Tak bolehkah bangun-bangun daripada tidur, kita baca kalam Tuhan dulu? Mana kalam Tuhan? Quran. Kita dulukan makhluk daripada Khalik. Tapi bila kita tak ada duit, kita tahu minta dengan dia. Bila sakit, kita tahu minta dengan dia. Apa siapa tak minta dengan orang yang kita grup duk banyak?
Kita tahu dan kita mengakui orang di keliling kita tak boleh bantu kita. Yang boleh bantu kita Allah Ta'ala. Tahu saja, tak mau tuan-tuan. Kita kena percaya sungguh-sungguh. Ya. Ada sifat orang duduk dengan kita selamat, aman. Cari kawan macam tu. Betul ulama kata kalau nak cari kawan bila dia duduk dengan kita, dia cerita pasal Allah. Kita ni lama lah, kita ni duduk telajak lama lah. Kita pekat-pekat lah. Kita duduk mula hidup kita balik dengan Quran, baca selawat. Ni masuk bulan Maulid ni, baca selawat. Saya selalu cakap dengan kawan, saya benda kalau saya tak buat, saya tak mau ceramah kan. Saya tak cakap. Kami kalau masuk bulan Maulid saya, anak, isteri, menantu, cucu hak besar-besar, adik-beradik, ipar, anak menakan. 2 bulan Maulid ni kami akan habiskan selawat. Ada angka-angka yang saya bagi. Nanti bila mereka dah habis, mereka mesej saya, abang, ayah, kakak dah habis dah, banyak ni. Orang rumah saya macam tu juga. Bertahun lah kami buat. Kita kalau tak mampu nak berselawat setiap hari, setahun sekali kita himpun bagi banyak terus, tu pun Nabi dah suka kat kita. Bukan mai bulan Maulid kita makan-makan jamu, lepas tu tak ada apa. Kita tak mampu ikut Nabi lagi. Nabi kata sayang orang, jangan duk benci dengan orang. Kalau bergaduh tu baiklah semula. Nabi kata kalau ada mak tolong tengok. Kalau kerja jangan mohong. Ni saya nak ingat lagi sekali ni, jangan duk tipu MC dah. Kalau kerja 25 tahun, duk tipu 25 tahun, agak-agak mampu tak kita masuk neraka sebab MC saja. Kita duk beli MC ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya nak bang aku ni, tak ada agak sikit rasa takut dengan Allah bila kita buat benda-benda macam tu. Tak ada agak rasa sikit dalam hati, aku takutkan Allah, nanti Allah azab aku, nanti Allah seksa aku, nanti Allah masukkan aku dalam nerakanya sebab apa yang aku buat ketika saat aku bertugas puluhan tahun. Yang ni kena fikir. Yang terakhir 145. Yang terakhir, siapa dia? Orang yang diharamkan daripada neraka dan neraka pun tak mau dia, iaitu sahlin. Orang yang memudahkan urusan orang lain. Dan mudah, dia suka ni mudahkan urusan orang lain. Lagi-lagi kata ulama, mereka yang menunjukkan kepada jalan agama dan mempermudahkan segala urusan orang, dia suka tolong orang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi kata apa? Orang yang memudahkan satu urusan orang lain dalam dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang saya dapat bersama dengan tuan-tuan ini saya rasa cukup lah. 4 perkara ni kalau kita boleh beramal agar neraka tak mau kita. Saya ulang, pertama, orang yang ada ketenangan dalam hati dia. Kedua, orang yang adanya sifat lemah lembut dalam jiwa dia, roh dia. Ketiga, orang yang mudah kita hampir, dan semua makhluk ini tadi
yang ada di keliling dia menerima dia. Kalau dalam hadis yang lain, tanda orang yang Allah sayang, tanda dia diterima di muka bumi ni, kata Nabi. Dia pergi mana pun orang terima dia. Dan ini sunnah yang orang tak mampu nak buat. Nabi pergi mana pun orang sayang Nabi. Tuan-tuan, kalau kita boleh tukarkan kebencian kepada kasih sayang, bermakna kita orang yang berjaya pada sisi Allah. Keempat, iaitu orang yang memudahkan urusan orang lain, lagi-lagi pada urusan agama. Jadi itu saja. Kalau ada dalam diri kita 4 perkara tu, Nabi janji kat kita, diharamkan masuk neraka, dan neraka haram untuk dia. Neraka pun tak mau dia. Tapi kalau tak ada 4 sifat tu, kita kena fikir-fikirkan diri kita macam mana kita nak keluar dari neraka. Jangan duk fikir syurga dulu, bagi lepas dulu dari neraka Allah, barulah fikir syurga mana aku nak masuk. Kenapa Ustaz kata lagu tu? Sebab jika kita tak boleh keluar dari neraka, macam mana nak masuk syurga? Neraka ni untuk orang yang masih buat jahat. Saya ingat lagi sekali, tadi sebelum saya sampai, Ustaz Abdul Malik, dia beritahu kat saya, Ustaz, kawasan ni kawasan pejabat, dia bukan kawasan perumahan. Jadi saya bercakap ni bersesuaian dengan orang kerja. Nah, jadi saya ingat lagi sekali, kalau klaim tu biar betul. Kalau minyak RM10, jangan buh RM50, RM40 ni. Tuan-tuan fikir sendiri lah. Lagi saya kata haram, tuan-tuan marah kan? Nah, tuan-tuan, kalau dosa kita dengan orang, kita tak boleh masuk syurga selagi orang tu tak halal kat kita. Dia tak halal kat kita, kita tak boleh masuk syurga. Di sana besok kita tak boleh bayar dengan duit, sebab duit tak ada. Kita kena bayar dengan amalan. Amalan pun tak ada, dah bagi ke orang. Dalam hidup ni kita kata ke orang, 4 orang bukan seorang, beribu tuan-tuan. 1000 orang kita ada 4. Tu tak boleh berhenti sampai lah lagi ni. Ni kita umur liang lahat ni tak boleh berhenti. Kalau kawan kata nak tahu cerita apa? Abang mai. Kita seronok. Nak abang cerita. Nak kita bila dengar saja cerita Allah, cerita Rasul ni, nama Muhammad, nama Allah, kita rasa macam Bismillah lah ustaz ni nak berhenti. Dia tak tahu lah, dia kata. Itu guru saya ada pesan, kalau hang nak ukur hubungan hang dengan Allah, masa hang sebut nama dia, hang rasa apa? Kalau hang rasa bosan, maknanya tempat kita dengan dia jauh ni. Ni guru saya, antara salah seorang guru saya yang sebut perkara ni, iaitu guru kami Babasin Suraj, iaitu Syekh Husin Suraji. Ya, dia antara guru kami masa saya duduk dulu lah, bukan mengaji pun, masa saya duduk di Makkah dulu. Itu antara salah seorang guru saya lah, yang duk bagi tarbiyah kat kami, duk ingat kat kami pasal Tuhan, pasal Allah, pasal Rasul, yang ajar kat kita macam mana nak tauhidkan Allah. Yang tu sebenarnya tak ada perkara yang lebih baik jika kita boleh istiqamah di dalam mentauhidkan Allah dan kita tak mensyirikkan Allah, lagi-lagi saat sakaratul maut. Benda yang paling kita khawatirkan saat kita sakaratul maut, kita lupa dia. Jadi setakat ni saja saya mohon ampun, mohon maaf, minta maaf banyak-banyak pada semua orang.
di kalangan yang hadir ni adanya ustaz-ustaz, orang alim. Kalau ada yang tak betul apa yang saya cakap, tolong pun betul lah. Dari awal lagi saya habaq dengan ustaz. Saya kata saya bukan orang alim. Ustaz kata, ustaz mai sini, dia kata boleh ambil berkat saya. Nak ambil berkat apa? Orang miskin. Nak ambil barang kat orang ni, orang tu orang ada. Macam saya tak ada benda apa. Orang miskin tak boleh nak ambil barang orang ni, tentang orang tu mesti kaya. Saya bukan orang kaya, saya orang miskin. Orang tak ada apa. Macam orang minta sedekah kat tepi-tepi tu kan. Sama. Tu tempat saya. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang alim. Saya bukan orang alim, saya bodoh. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada tengah hari ini, ya Allah, kami angkat dua tangan kami. Ya Allah, kami mengaku umur kami sudah sampai pada hujungnya. Kami rasa tubuh kami, badan kami rasa tidak kuat. Kami dah mula rasa lemah, ya Allah. Pandangan kami mula rasa kabur. Pendengaran kami mula rasa kurang. Badan kami mula tidak berapa sihat. Dan kami tahu itu adalah tanda yang kami akan sampai masanya tidak lama untuk menemui Engkau, ya Allah. Itulah tanda kasih sayang Engkau atas kami, kerana Engkau memberikan tandanya terdahulu sebelum Engkau ambil kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebelum Engkau ambil kami, ya Allah, menghadap ke hadrah-Mu dan menemui-Mu, serta untuk menemui kekasih-Mu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah berikan kepada kami kekuatan untuk kami buat baik. Kalau dalam hidup kami masih tak mampu bangun malam lagi, ya Allah, tolonglah bagi kami peluang untuk kami bangun malam, sembahyang tahajud, munajat kepada Engkau sebelum saat kematian kami. Ya Allah, kalau dulu kami tak boleh nak sempurnakan segala sunat-sunat rawatib, tolonglah kami, ya Allah. Kerana kami dah buang masa kami, umur kami puluhan tahun. Sampai hari ini kami gagal nak sembahyang sunat rawatib ba'diyah dan qabliyah. Tapi kami dah sampai kepada umur kematian. Ya Allah, jika kami masih lagi tak boleh berhenti buat jahat, mulut kami masih suka lagi mengumpat kata orang, maki orang, maka tolong kami berhentikan maksiat itu sebelum kami balik menemui Engkau, ya Allah. Ya Allah, jika mata kami ini suka sangat buat perkara yang Engkau tak suka, tengok maksiat, kami suka cari salah orang, kami suka tengok kesilapan orang, tolong kami, bantu kami, ya Allah, untuk kami berhenti buat benda-benda yang Engkau tak suka sebelum Engkau panggil dan Engkau jemput untuk balik menemui Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah beri kami peluang yang terakhir ini, ya Allah. Jangan Engkau terus lalaikan kami dalam kehidupan ini. Kami tahu yang akhirat itu adalah tempat hidup kami yang kekal abadi, dan dunia ini cuma tempat persinggahan kami. Ya Allah, kurniakan atas kami keyakinan yang tahqiq, sehingga kami betul-betul buat persediaan untuk balik ke akhirat, ke kampung halaman kami, iaitu ke dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami bukan orang yang layak untuk masuk syurga Engkau. Cuma kami mohon ke hadrah Engkau, ya Allah, tolonglah keluarkan kami daripada neraka Engkau, ya Allah. Tolonglah lepaskan kami daripada neraka Engkau, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.